Institut Perkhidmatan Awam sedang menjalankan program-program Civil Service Leadership Pipeline (CSLP) iaitu program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan EDP-SGO ke-32, program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan EDP-MMO ke-36 dan program eksekutif muda YEP Kohort 10. Baru-baru ini salah satu model program berkenaan diadakan iaitu sesi dialog eksekutif bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Sesi dialog membincangkan tajuk Rangka Tindakan Ekonomi untuk Negara Brunei Darussalam, Pertumbuhan Ekonomi dan Kepelbagaian melalui Teknologi dan Inovasi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah antara lain mengongsikan keadaan ekonomi negara secara am dan status perkembangan sektor-sektor keutamaan negara. Bagi memperkenal dan mempromosikan masakan, budaya dan pelancongan Jepun, Kedutaan Jepun dan Pusat Membeli Belah One City menganjurkan Pesta Makanan Jepun 2025. Pesta berlangsung di Pusat Membeli Belah tersebut di Jalan Utama Salam Bigar. Perasmian pesta disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini. Pesta menghimpunkan 33 peniaga tempatan dan luar negara yang menjual pelbagai jenis makanan, minuman dan produk Jepun dalam bentuk tradisi dan moden serta yang diubah suai mengikut citarasa tempatan selain menyediakan maklumat pelancongan ke Jepun. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar pandangan mengenai usaha membangunkan industri mampan serta langkah memperkukuh keupayaan tenaga kerja melalui pelbagai inisiatif dan program latihan. Perkara tersebut antara yang dibincangkan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara semasa menerima kunjungan hormat daripada dua pegawai Kongres Amerika Syarikat di bawah program Mutual Education and Cultural Exchange Act (MECEA). Kunjungan hormat berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Semasa kunjungan hormat tersebut, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Kongres Amerika Syarikat juga berbincang mengenai struktur dan peranan Majlis Mesyuarat Negara. Mula menjinakkan diri dalam seni pertukangan kraft tangan pada tahun 2008 dengan membuat keychain, seorang pembuat kraft tangan tempatan meneruskan pertukangan kraft tangan secara sepenuh masa pada tahun 2012. Seni pembuatan kraft tangan diperluaskan lagi dengan pembuatan pemarang, pisau, keris dan tongkat dan menjadikannya salah satu produk satu kampung satu produk, satu kes satu pi, Majlis Perundingan Kampung Berbulo. Sejak penglibatan dalam pembuatan kraft tangan, Awang Muhammad Daud berhasil menjual lebih 4,000 bilah pemarang dan pisau, 30 bilah keris dan 1,500 jenis tongkat. Penghasilan produk tersebut dilakukan dengan cara klasik dan premium mengikut keperluan dan peredaran masa. Permulaan satu kes satu pi ini permulaannya 2008 iaitu atas kemahuan kerajaan melibatkan diri dalam ahli Majlis Perundingan Antara Kampung. Lepas itu kami mengusahakan produk-produk tempatan semasa tu tahun 2008 itu mencari pengusaha-pengusaha dari Kampung Berbulo. Awang Muhammad Daud juga mengikuti beberapa kursus kraft tangan terutama mengenai kehalusan dan pemilihan bahan terutama sekali jenis kayu dan besi yang digunakan dalam pembuatan kraft tangan yang berkualiti dan menarik. Dalam simpanan saya adalah kayu cendana, kayu penggaris, kayu belian, kayu madang sisik, kayu serdang, termasuk kayu kelapa pun diambil juga sebagai satu produk keringanan dalam kraft pembuatan bentuk supaya mengambil ukiran-ukiran tersebut daripada urat-urat kayu kelapa itu tadi dan juga kayu nibong.
Seni kraftangan penting untuk dipelihara kerana ia mampu melestarikan warisan budaya dan tradisi negara serta boleh memberi impak kepada ekonomi negara. Usaha dan pelibatan aktif masyarakat dari semua peringkat umur mengenai seni kraftangan juga dapat mendukung pengembangan produk yang bersesuaian dengan trend masa kini tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional. Negara Brunei Darussalam komited untuk memperkukuhkan jalinan kerjasama bersama Guangxi, antaranya kerjasama teknikal dalam bidang standardisasi, meteorologi, penilaian kesesuaian dan pembangunan peraturan yang merupakan pemacu utama kepada perdagangan, inovasi dan infrastruktur kualiti. Perkara tersebut antara yang digariskan semasa perbincangan para pegawai Kementerian Keuangan dan Ekonomi dengan delegasi institusi pentadbiran dari Guangxi, China, GXAMR yang mengadakan kunjungan rasmi ke negara ini baru-baru ini. Kunjungan itu berlangsung di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Semasa kunjungan, Alan On, Pengarah Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan selaku Setiausaha Agong bersama Koridor Ekonomi Brunei Guangxi BGEC turut menegaskan usaha kedua-dua negara secara langsung menyumbang kepada pencapaian objektif strategik Koridor Ekonomi Brunei Guangxi. Dalam sesi perbincangan, kedua-dua pihak telah menyatakan komitmen yang tinggi untuk memperluas kerjasama dalam bidang-bidang antaranya pertukaran maklumat berkaitan piawaian teknikal dan peraturan dan penganjuran bengkel bersama serta pertukaran teknikal. Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri melalui program eksekutif Muda Kohort 10 bersama kumpulan Suri Satria telah menganjurkan acara bol bicara bertemakan pengetahuan ilmu kewangan bagi penuntut institusi pengajian tinggi. Acara di kampus bisnes Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE itu merupakan salah satu daripada aktiviti projek khidmat masyarakat kumpulan tersebut. Kira-kira 100 pelajar institusi tersebut berserta tenaga pengajar sekolah berkenaan menyertai acara. Pengetahuan kewangan disampaikan oleh pakar-pakar penasihat pengurusan kewangan daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Tabung Amanah Pekerja TAP. Acara juga bertujuan melahirkan masyarakat celik kewangan berkemahiran mengurus sumber kewangan secara bijak serta mampu membuat keputusan kewangan yang bertanggungjawab demi kesejahteraan jangka panjang. Dalam era moden yang semakin menitik beratkan nilai estetik dan kreativiti, bidang gubahan bunga di negara Brunei Darussalam mula menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan, tidak lagi terhad kepada majlis perkahwinan atau acara rasmi semata-mata. Gubahan bunga kini menjadi elemen penting dalam hiasan dalaman moden dan pemberian hadiah yang bermakna. Walaupun masih dianggap sebagai industri kecil, bidang ini kini menunjukkan potensi besar untuk berkembang, bukan sahaja sebagai hobi kreatif, bahkan sebagai satu sumber pendapatan yang mapan. Salah seorang usahawan muda tempatan, Dayangku Fatin Afikah binti Pangeran Haji Tajuddin, berjaya mencipta nama melalui perniagaan bunganya yang dikenali sebagai Fatin's Floret. Menurut Dayangku Fatin Afikah, bunga kering yang boleh bertahan antara 3 hingga 5 tahun tanpa penjagaan air mula mendapat permintaan tinggi khususnya dalam kalangan pencinta dekorasi estetik termasuk untuk hadiah, majlis perkahwinan, hari jadi dan convocation. Perusahaan Fatin's Floret iaitu menggubah bunga bermula dari 2020, waktu itu COVID masih. Jadi dari 2020 ini saya mendapati tidak ada banyak bunga kering dijual di sini. Di sana kami mengimport, membawa bunga-bunga kering ini dari Malaysia, dari Singapura, dari China. Jadi masa 2020 hingga 2022 memang masa itu is the trend lah, a trend aesthetic for people that want to do the
flowers, especially untuk decoration dan juga untuk menghias bunga-bunga mereka yang tahan lama. Masa ini kami menawarkan gubahan bunga kering, bunga segar dan bunga palsu. Jadi dengan itu juga kami ada berjual candles dan calendar, mostly merchandises yang supaya brand positioning so that customers can understand and know that if they see pink, jadi diorang akan lihat, diorang akan ingat Fatin Floret sebagai bunga yang established lah juga sebab kami pun juga meng-cater to graduation bouquets dan juga anniversary hari jadi. Melalui pendekatan inovatif dan penggunaan media sosial, Daengku Fatin Afiqah bukan sahaja memperkenalkan alternatif kepada bunga segar, malah memberi inspirasi kepada lebih ramai belia untuk menceburi bidang tersebut sekaligus membantu menaikkan imej dan potensi industri gubahan bunga di negara ini. Visi kami ialah untuk menghasilkan bunga-bunga yang gubahan yang cantik dan juga mengaktifkan kreatif industri. Jadi kreatif industri ini bukan sahaja melalui art tapi juga dari gubahan bunga, style-style yang lain daripada yang lain. Harapan masa depan ialah untuk Fatin Floret menjadi salah satu flower hub, bukan saja menggubah bunga tapi juga memproduce bunga seperti bunga-bunga orchid. Jadi kan selalunya Bruneians import orchid dari Thailand atau dari China. Jadi di sini kami pun ingin mengeksport hasil-hasil tanaman Brunei bunga kepada luar.